Okay, Assalamualaikum semua. Okay, sebelum tu kita baca doa dulu, doa belajar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alina hikmatan wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, semua duduk. Okay, hari ni semua sihat? Alhamdulillah. Dah makan dah? Belum? Dah? Ada yang belum? Ada yang dah? Okay. Okay, hari ni Ustazah akan ajarkan kamu topik yang baru. Okay, tapi sebelum tu Ustazah nak tunjukkan kamu satu video. Okay, kamu tengok kamu dengar. Okay, kamu kena dengar video ni dan kamu boleh kaitkan pelajaran kita pada hari ini. Okay, kelas. Lalu ayahmu, kemudian yang terdekat dan yang terdekat, bersama tetapi kewajiban. Dan sekarang kita baru belajar ternyata kewajiban seorang mukmin bukan hanya beribadah kepada Allah dengan sempurna, tapi juga ada kewajiban lain berkaitan dengan manusia juga. Yang pertama adalah kaitannya dengan manusia yang paling berjasa kepada kita, yaitu ibu bapa. Jangan jadi kita tuan-tuan sholat, masya Allah, tekun, sering bolak-balik ke umrah, haji dan lain, tapi ibu bapa tak berbakti, terhaka. Jangan ingat iman. Okay, apakah pelajaran kita pada hari ini? Okay, Aina, Ustazah nak kamu jawab apa? Boleh kan ibu bapa? Okay, betul. Okay, Hazim, apa jawapan kamu? Berbakti kepada ibu bapa? Okay. Okay, semua yang diberikan oleh kawan-kawan kamu tadi adalah betul. Jawapan kawan-kawan kamu tadi adalah betul. Okay, hari ini kita nak belajar pelajaran yang ke-26, iaitu berkenaan dengan muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Okay, pandai. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk iaitu muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Okey, di dalam tajuk ini kita akan belajar berkenaan dengan dalil nakli dan juga adab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, di dalam topik ini kita akan membincangkan berkenaan dengan dalil nakli. Okey, dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa dan juga keluarga. Okey, dan satu lagi kita akan belajar berkenaan dengan cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, di dalam dalil nakli kita akan belajar iaitu berkenaan dengan firman Allah SWT, iaitu di dalam ayat Quran dan juga hadis. Okey, cara beradab pula kita akan belajar sebanyak 3 aspek. Okey, terdapat 3 aspek, iaitu aspek hati, percakapan dan juga tingkah laku. Okey, di dalam dalil kita akan belajar Al-Quran dan juga hadis. Okey, untuk cara beradab pula, kita akan belajar dari aspek hati, dari aspek percakapan dan juga dari aspek tingkah laku. Okey, dah tahu? Okey, dan di dalam tajuk ini kita akan belajar berkenaan dengan dalil nakli dan juga cara beradab. Okey, dalil nakli kita akan belajar dua itu daripada Al-Quran dan juga hadis. Cara beradab kita akan belajar sebanyak 3 aspek, iaitu hati, percakapan dan juga tingkah laku. Okey, murid-murid. Okay, sebelum tu Ustazah nak kita semua buka muka surat 199, iaitu konteks pendidikan Islam. Okay, di dalam konteks ni kita akan baca, itu murid sekali kita akan baca dan nakli pada ayat Al-Quran, iaitu daripada surah An-Nisa ayat yang ke-36. Okay, jom kita sama-sama baca. Okay, Ustazah akan buka audio untuk kamu ikut bacaan tersebut. Okay, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Okay, Sadaqallahul Azim. Okay, Ustazah akan bacakan maksudnya. Okay, maksud dia, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Okay, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan juga yang juga membanggakan diri. Okey, di dalam ayat ini menerangkan bahawa kita hendaklah beribadah kepada Allah dan juga kita ni tidak boleh menduakan Allah, iaitu mempercayakan benda lain selain daripada Allah. Okey, di sini yang pertama sekali
Allah sebut bahawa kita perlu berbuat baik kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat tu keluarga kita lah, adik keluarga kita, adik-beradik dan saudara kita. Okey, seterusnya anak yatim, orang miskin, okey, jiran tetangga yang dekat ataupun jauh. Okey, rakan sejawat tu iaitu rakan bekerja, rakan sekerja. Okey, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya. Macam dulu ada hamba lah, sekarang tak ada hamba. Okey, dan Allah sebut sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur, banggakan diri. Okey, jangan ada sifat takbur, sombong dan banggakan diri dalam diri kita. Okey, Sadaqallahul Azim. Okey, dalam dalil nakli yang Allah sebut dalam ayat Quran. Okey, di dalam hadis pula. Okey, hadis daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, okey, ridha Rabbi fi ridhal walidi wa saqatu Rabbi fi saqatil walidi. Okey, maksud dia, okey, redha Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada redha ibu bapa kita, dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada kemarahan ibu bapa. Okey, Allah sebut bahawa sebenarnya redha ibu bapa ni terletak kepada redha Allah, terletak kepada redha ibu bapa. Apabila ibu bapa yang tahu atas apa yang kita buat, sebelum kita nak bekerja, kita minta redha ibu bapa dulu. Kita nak bekerja, kita nak keluar rumah, kita minta redha ibu bapa dulu. Okey, di situlah Allah mintakan keredaannya terhadap kita. Okey, seperti mana juga kemurkaan Allah, iaitu atas apa perkara yang kita buat, kita perlu mendapat redha ibu bapa. Jika kita tidak mendapat redha ibu bapa, kemarahan ibu bapa itu akan menjadi kemurkaan Allah. Kemarahan ibu bapa menjadikan kita ni mendapat kemurkaan Allah. Okey, faham boleh? Okey, faham apa penjelasan daripada Ustazah tadi? Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Itu terdapat 3 aspek, iaitu daripada hati, percakapan dan juga tingkah laku. Okey, saya akan terangkan satu-satu. Okey, aspek hati dulu. Okey, di dalam aspek hati, okey, kita hendaklah sentiasa berkasih sayang. Kita sebagai anak wajib berkasih sayang kepada ibu bapa. Kita kena sentiasa jaga perasaan dan hati mereka. Jangan membenci mereka kerana mereka adalah ibu bapa kita. Allah meletakkan ibu bapa ni pada tahap yang tinggi kerana ibu bapa ni adalah syurga bagi anak-anak. Okey, seterusnya, okey, perlu menghormati, okey, perlu membina keluarga yang bahagia. Jika kita menghormati di dalam keluarga, kita akan dapat memupuk kasih sayang dan akan membina kebahagiaan di dalam keluarga tersebut. Okey, contohnya selalu ceria, jangan masak muka, tak boleh masak muka. Okey, menunjukkan muka yang manis di hadapan keluarga. Okey, seterusnya yang kedua iaitu percakapan. Okey, di dalam percakapan ini kita kena sentiasa bersopan santun, cakap kena lemah lembut, jangan marah-marah, tak boleh bercakap dengan intonasi yang tinggi. Dengan ibu bapa kita perlu hormat, dengan adik-beradik, dengan kakak-kakak, abang-abang kita kena cakap elok-elok. Okey, lepas tu kita tidak boleh menyanggah percakapan ibu bapa. Kita tak boleh lah kita melawan ibu bapa. Tak boleh melawan ibu bapa kerana kita kena mendengar dan patuh percakapan apa yang mereka beritahu. Okey, kita kena menggunakan suara yang lembut bagi menyenangkan hati mereka dan menjaga perasaan mereka. Okey, yang ketiga, aspek yang ketiga iaitu tingkah laku. Okey, tingkah laku pula ni kita kena sentiasa menziarahi ibu bapa. Jika kita tidak duduk sekali dengan ibu bapa, iaitu kita tinggal berasingan lah. Tinggal berasingan. Contoh kamu dah berkahwin, dah ada rumah, kena sentiasa bertanya khabar tentang ibu bapa kamu. Okey, seterusnya, okey, kamu perlu menjaga hubungan baik di antara sahabat ibu bapa kamu. Kalau kamu tahu ibu bapa kamu ni ada kawan-kawan rapat dia, kamu perlulah mengeratkan kembali hubungan silaturahim apabila ibu bapa kamu telah tiada. Okey, dan sentiasa merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit ataupun tua. Ibu bapa kamu yang dah tua, tak larat, kamu perlu jagalah. Contohnya membawa mereka ke hospital untuk mendapat rawatan yang sepatutnya dan memberikan nafkah. Itu memberikan wang belanja lah kepada mereka. Kalau kamu dah bekerja, mampu untuk bagi duit kepada mereka, kena bagi duit. Okey, faham apa yang saya terangkan tadi, iaitu berkenaan dengan cara beradab kepada ibu bapa. Terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah aspek hati,
itu percakapan dan juga tingkah laku. Okey, kelas. Okey, Ustazah nak kamu bentukkan 5 kumpulan. Di dalam 5 kumpulan ni Ustazah nak 5 orang ahli di dalam satu kumpulan. Okey, Ustazah nak kamu bina peta minda. Tak kisahlah peta tu ada kreativiti kamu lah. Okey, tapi Ustazah nak untuk kumpulan 1 kamu perlu buat berkaitan dengan firman Allah, iaitu dan kali berkaitan dengan Al-Quran. Okey, faham? Okey, untuk kumpulan 2 kamu perlu buat berkenaan dengan dalil nakli yang berkaitan dengan hadis. Okey, faham? Okey, kumpulan yang ketiga, Ustazah nak kamu buat peta minda berkenaan dengan cara beradab dari aspek hati. Okey, untuk yang ketiga, dan untuk yang keempat, Ustazah nak kamu buat cara beradab mengikut aspek percakapan, dan kumpulan yang kelima, cara beradab mengikut aspek tingkah laku. Okey, Ustazah nak kamu bekerja dalam kumpulan. Okey, boleh ambil kertas A4. Ustazah nak kamu ambil kertas A4 untuk setiap kumpulan. Okey, ambil kertas A4. Okey, yang mana tak dapat lagi tu main ambil. Okey, main ambil. Siapa yang tak dapat lagi? Okey, Ustazah akan berikan masa selama 1 minit. Sebabnya kamu kena buat seringkas-ringkasnya, seringkas yang boleh. Okey, masa kamu buat minda ni, Ustazah akan bercerita kepada kamu atau menerangkan apa adab-adab kamu bagi ibu bapa. Okey, Ustazah nak kamu balik ke rumah nanti cuba praktikkan apa yang kamu belajar, iaitu cara beradab kepada ibu bapa. Pertama, hati kena sentiasa menjaga perasaan mereka. Dalam segi percakapan kamu kena cakap lemah lembut, tak boleh kasar-kasar. Okey, dalam aspek negara aku pula menjaga adab dengan ibu kamu. Kena jaga mereka kalau mereka sakit, kena tanya khabar mereka jika mereka tinggal berasing dengan kamu. Okey, kelas. Okey, dah siap? Okey, dah siap tugasan tadi? Okey, Ustazah nak kamu hantar setiap tugasan yang Ustazah suruh buat tadi, iaitu peta minda. Ini hantar ke hadapan. Peta minda yang Ustazah buat tadi 5 kumpulan. Okey, Ustazah akan semak satu-satu. Okey, Ustazah baca satu-satu ya. Okey, untuk kumpulan 1 telah buat peta minda yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan taat kepada ibu bapa, kewajipan beradab kepada ibu bapa. Okey, betul yang kamu buat. Okey, kumpulan kedua telah buat berkenaan dengan hadis, iaitu kewajipan beradab kepada ibu bapa. Okey, betul apa yang kumpulan 2 buat. Seterusnya kumpulan 3 buat cara beradab kepada ibu bapa dari aspek hati. Itu siap dengan hati. Bagus. Okey, betul apa yang kamu buat ini. Itu yang pertama, berkasih sayang, prihatin dan mengambil berat, dan yang ketiga menjaga hati dan perasaan. Okey, untuk kumpulan 4 mereka buat cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga dari aspek percakapan. Okey, yang pertama bersopan santun, yang kedua tidak menyanggah percakapan ibu bapa, yang ketiga bercakap dengan lemah lembut. Okey, betul. Okey, yang kelima, kumpulan 5 ni cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga dari aspek tingkah laku. Okey, semua betul. Okey, yang pertama merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit, memberikan nafkah atau pembelajaran kepada ibu bapa. Yang ketiga selalu menziarahi ibu bapa. Okey, semua yang kamu buat ini adalah betul. Okey, alhamdulillah. Dah tengok kamu buat semuanya betul. Okey, Ustazah nak buat kuis, iaitu daripada aplikasi Wordwall. Okey, Ustazah akan panggil nama seorang-seorang. Okey, Ustazah akan bagi mereka jawab, dan siapa yang jawab betul akan dapat pen. Okey, kelas. Okey, kita start soalan yang pertama. Okey, Ustazah baca soalan ni. Okey, cara-cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga adalah seperti berikut, kecuali yang pertama tingkah laku. A, tingkah laku. B, berdoa. C, hati. D, percakapan. Okey, Aina, apa jawapan kamu? B, berdoa. Okey, kita try jawab. Okey, betul. Okey, 1 pen untuk kamu, Aina. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, daripada hadis. Okey, kamu ingatkan tadi. Siapa daripada kumpulan 2 tadi ni ingatlah. Okey, Ridho Rabbi, Ridho Walidi, Wasabatul Rabbi, Wasabatul Walidi. Okey, hadis ini berdasarkan terhadap salah laku contoh. Apakah percakapan melalui ibu bapa? Okey, A jawapan berkata dengan kasar. B, tidak menjaga mereka ketika tua. C, menziarahi mereka. D, bertanya khabar. Okey, apakah kesalahan? Apakah contoh percakapan yang salah laku? Okey, berkata kasar. Okey, betul.
Itulah Azim. Kamu jawab nanti kan? Okey, satu pen untuk kamu. Okey, sama-sama. Okey, soalan yang ketiga. Okey, Alif tidak mengindahkan panggilan ibunya dan asyik dengan permainan komputer. Okey, berdasarkan situasi ini, apakah kesan tindakan tersebut terhadap individu? Okey, A. Tidak dihormati oleh jiran. B. Gejala sosial yang buruk. C. Mendapat murka Allah. D. Susah untuk mendapat kepercayaan rakan. Okey, Amalina, apa jawapan kamu? C. Mendapat murka Allah. Okey, betul. Aina. Okey, sama-sama. Okey, kelas. Okey, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, Ustazah akan bagi kamu soalan pengukuhan untuk kamu jawab. Okey, soalan ni kamu jawab di rumah. Okey, Ustazah nak kamu jawab di rumah soalan ni dan bawa pada minggu hadapan kita akan bincang sekali. Okey, sebelum tu Ustazah nak rumuskan kembali apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu tajuk yang kita belajar ialah muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Okay, di dalam tajuk ini kita telah belajar berkenaan dengan dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa dan keluarga, iaitu terdapat dua, iaitu daripada Al-Quran dan juga hadis. Okey, seterusnya yang kedua, cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, kita belajar berkenaan dengan cara beradab. Okey, cara beradab terdapat 3 aspek, iaitu hati, percakapan dan juga tingkah laku. Okey, sampai di sini dulu kelas kita pada hari ini. Okey, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.